Ringkasan teks keajaiban saintifik. Didakwa, Al-Quran yang diturunkan lebih 1,400 tahun lalu, didakwa mengandungi butiran saintifik yang tepat tentang asal-usul alam semesta, perkembangan dan nasib akhirnya yang sejajar dengan kosmologi moden. Satu ayat utama yang dipetik ialah Al-Anbiya 21:30. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi itu adalah suatu yang bersatu, lalu kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan dari air segala yang hidup? Maka mengapakah mereka tidak beriman? Ini ditafsirkan sebagai menggambarkan Big Bang, di mana alam semesta bermula sebagai satu entiti padat, yang kemudiannya dipisahkan, Fat. Ayat-ayat lain seperti Ad-Dariyat 5:47, dan langit kami bina dengan kuasa, dan sesungguhnya kami meluaskannya. Dan Fusilat, 11. Kemudian dia mengarahkan dirinya ke langit, sedangkan ia adalah asap. Disebut sebagai bukti pengembangan alam semesta dan fase asap awalnya, selaras dengan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Penyebutan Al-Quran tentang akhir alam semesta dalam Al-Anbiya 24, hari ketika kami akan melipat langit seperti lipatan gulungan untuk catatan, dikaitkan dengan teori Big Crunch, di mana alam semesta mungkin runtuh kembali menjadi satu titik. Teks itu mendakwa Al-Quran mendahului sains modern selama berabad-abad, kerana penemuan seperti pemerhatian Edwin Hubble tentang pengembangan galaksi, Sinenwita 29, dan sinaran latar belakang gelombang mikrokosmik, Engelfat, mengesahkan huraian ini. Keajaiban berangka. Didakwa, teks itu menyelidiki pola berangka yang rumit berpusat di sekitar perkataan awalam, yang bermaksud belum, yang terdapat dalam Al-Anbiya 2:10. Contoh corak berangka. Perkataan awalam ialah perkataan ke-300 dalam surah Al-Anbiya, dan susunan abjad hurufnya berjumlah 5 plus 2 di mana 375 mapa. Huruf awalam muncul 39 kali dalam ayat tersebut, dan 39 plus 25, 111, jumlah surah Al-Quran. Ungkapan afala yu'minun, yang bermaksud, maka apakah mereka tidak beriman, hanya muncul dalam Al-Anbiya 21:10, dan hurufnya berulang 24 kali dalam ayat 12-7, dikaitkan dengan 12 huruf dan kesaksian Islamnya. Pelbagai ayat di seluruh Al-Quran dianalisis, menunjukkan pengulangan huruf afala yu'minun atau awalam dalam gandaan nombor bererti 35, bab 12, sering mengikat bilangan surah, nombor urutan ayat atau pri. Corak ini dibentangkan sebagai bukti ketepatan ilahi, tidak dapat dicapai oleh pengarang manusia. Hujah teologi dan polemik. Teks tersebut berhujah bahwa ketepatan saintifik dan berangka Al-Quran membuktikan asal-usul ketuhanannya, kerana tiada manusia, terutamanya pada abad ke-7, dapat mengetahui butiran sedemikian. Ia secara khusus menyatakan bahawa orang bukan Islam, mereka yang tidak percaya, akan menemui kebenaran kosmik ini, seperti dalam Fusilat 41:5. Kami akan menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kami di ufuk dan dalam diri mereka sehingga menjadi jelas kepada mereka bahawa ia adalah kebenaran, yang dilihat sebagai nubuatan yang digenapi sejak kosmologi moden, sebahagian besarnya dibangunkan oleh ahli bukan Islam. Teks itu mencabar orang yang ragu-ragu, berulang kali bertanya, maka adakah mereka tidak percaya? Dan menegaskan bahawa menafikan asal-usul ketuhanan Al-Quran selepas bukti tersebut adalah tidak rasional. Sumber Al-Quran itu sendiri, Madinah Mushaf, riwayat Hafs. Sumber Arab oleh sarjana Islam seperti Zaglul El-Nagar dan Yusuf Al-Hajj Ahmad, memfokuskan kepada mukjizat saintifik. Sumber saintifik Barat seperti Arthur Baser's Concepts of Modern Physics dan T. Padmanabhan's After the First 3 Minutes digunakan untuk menyokong dakwaan kosmologi. Analisis tuntutan saintifik. Tuntutan utama teks itu ialah Al-Quran mengandungi penerangan tepat tentang asal-usul dan nasib alam semesta, sejajar dengan teori Big Bang dan Big Crunch. Mari kita nilai Big Bang dan ayat Al-Quran. Al-Anbiya 21 menggambarkan langit dan bumi sebagai entiti yang bersatu, yang terpisah. Ini ditafsirkan sebagai Big Bang, di mana satu titik tumpat berkembang ke alam semesta. Kekuatan, imajan pemisahan entiti bersatu sejajar secara meluas dengan model Big Bang, di mana alam semesta bermula sebagai keadaan panas dan padat 13.8 bilion tahun lalu dan berkembang. Sebutan dibuat daripada air setiap benda hidup bergema dengan peranan air dalam biologi, walaupun ini kurang terikat secara langsung dengan kosmologi. Kelemahan,
Ayat ini puitis dan kabur, tidak mempunyai butiran khusus seperti umur alam semesta, suhu, atau mekanisme pengembangan. Teori Big Bang bergantung pada model matematik yang tepat, sehat, persamaan Friedman, dan pemerhatian, sehat, anjakan Meram B, tiada satu pun yang jelas dalam Al-Quran. Istilah rat, dijahit disambung, dan fatko, tidak dijahit dipisahkan boleh ditafsirkan dalam pelbagai cara, seperti pemisahan bumi dan langit dalam konteks mitologi, tidak semestinya letupan saintifik. Konteks ayat itu adalah teologi, mendesak kepercayaan, tidak menyediakan risalah saintifik. Pengembangan alam semesta, Ad-Dariyat 5:47, kami mengembangkannya, disebut sebagai bukti pengembangan alam semesta yang sedang berlangsung, yang ditemui oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Kekuatan, kata kerja musion, mengembang, sejajar dengan anjakan merah galaksi yang diperhatikan, menunjukkan alam semesta yang mengembang. Penemuan Hubble dan pengesahan seterusnya, Sedith, melalui supernova jenis Ia, menjadikan ini selari yang menarik. Kelemahan, ayat ini ringkas dan tidak mempunyai konteks tentang apa yang berkembang atau bagaimana. Di Arab abad ke-7, ia boleh difahami sebagai merujuk kepada keluasan langit atau kuasa ketuhanan, bukan pengembangan kosmologi. Al-Quran tidak menyebut butiran kritikal seperti kadar pengembangan, pemalar Hubble atau tenaga gelap, yang memacu model pengembangan modern. Asap kosmik dan CMB, Fusilat Papersapo 11 menggambarkan langit sebagai asap, dukan semasa penciptaan, dikaitkan dengan plasma pasca Big Bang atau sinaran latar belakang gelombang mikrokosmik, CMB, yang ditemui oleh Penzias dan Wilson pada tahun 1964. Kekuatan, CMB ialah gambaran alam semesta pada 30,000 tahun selepas Big Bang, apabila ia adalah plasma panas, secara longgar menyerupai asap pi dalam erti kata puitis. Penggunaan asap Al-Quran adalah menggugah dan boleh dipasang semula untuk menyamai fase ini. Kelemahan, dukan ialah istilah Arab biasa untuk asap atau wap, bukan penerangan teknikal plasmaterion atau sinaran. Imejan ayat itu lebih sejajar dengan mitos penciptaan daripada kosmologi yang tepat. Penemuan CMB memerlukan teknologi canggih, teleskop radio, dan kepentingannya, spektrum badan hitam suhu 2.7 K, tidak terdapat dalam Al-Quran. Crunch besar, Al-Anbiya 21:4, kami akan melipat langit seperti lipatan gulungan, dikaitkan dengan Big Crunch, senario hipotesis di mana alam semesta runtuh akibat grafiti. Kekuatan, imejan lipatan atau runtuh bergema dengan Big Crunch di mana galaksi berkumpul semula menjadi keadaan padat. Kelemahan, The Big Crunch bukanlah model kosmologi terkemuka hari ini. Data semasa, Sedith, daripada satelit Planck, 2012, mencadangkan pengembangan alam semesta semakin pantas disebabkan oleh tenaga gelap yang memihak kepada kematian haba atau pengembangan kekal berbanding keruntuhan. Ayat itu adalah metafora, menggambarkan perbuatan ketuhanan, bukan proses saintifik dengan parameter yang boleh diukur. Kritikan umum. Teks ini menggunakan tafsiran retroaktif, di mana istilah Al-Quran yang samar-samar atau puitis dipetakan kepada penemuan saintifik modern. Ini adalah pendekatan biasa dalam kesusasteraan keajaiban saintifik, tetapi berisiko berat sebelah pengesahan, kerana tuntutan serupa boleh dibuat untuk teks purba lain dengan bahasa metafora. Tujuan Al-Quran adalah terutamanya rohani dan etika, bukan saintifik. Penerangan kosmologinya ringkas, tertanam dalam hujah teologi, dan tidak mempunyai ketepatan atau kebolehpalsuan teori saintifik. Budaya purba, termasuk Arab pra-Islam, mempunyai mitos kosmogonik tentang pemisahan langit dan bumi, mitos Sumeria. Bahasa Al-Quran mungkin mencerminkan persekitaran budaya ini dan bukannya pandangan saintifik yang unik. Dakwaan bahawa hanya sains terkini, analisis spektrum CD1120-an, mengesahkan kebenaran ini mengabaikan kosmologi spekulatif terdahulu oleh ahli falsafah Yunani seperti Anaximander, yang menyatakan asal-usul bersatu untuk kosmos. Keajaiban berangka analisis berangka teks adalah rumit, memfokuskan pada kiraan huruf, kedudukan perkataan, dan hubungan matematik. Gandaan 7, 35, 16. Mari kita nilai. Tuntutan berangka utama, perkataan awalam dan frasa afala yu'minun, menghasilkan corak yang diikat dengan nombor seperti 114 surah, 25 pengulang awalam, 8 mat bilangan huruf, dan 20 nombor surah ayat. Contoh, huruf awalam, jumlah susunat berulang 39 kali dalam Al-Anbiya 24:30 dan 25 sastimam 114. Huruf afala yu'minun diulang sebanyak 84 kali.
12 dikaitkan dengan kesaksian Islam. Nombor ayat, bilangan perkataan dan pengulangan huruf merentas berbilang ayat diselaraskan dengan gandaan 721 atau 111. Kekuatan, coraknya konsisten secara matematik dalam rangka kerja yang disediakan, menunjukkan tahap perincian dan usaha yang luar biasa. Nombor seperti 115 dan 7 motif Al-Quran yang berulang, mempunyai kepentingan simbolik dalam tradisi Islam, menjadikan corak ini bergema dengan orang yang beriman. Kekhususan, kiraan huruf tepat, urutan nombor perdana, memberikan gambaran ketepatan. Kelemahan, memetik ceri, teks memilih ayat, perkataan dan pengiraan tertentu yang menghasilkan hasil yang diingini, sambil mengabaikan orang lain yang tidak. Contohnya, mengapa fokus pada awalam dan bukannya perkataan biasa yang lain? Ini berisiko berat sebelah pengesahan. Peraturan arbitrary, pengiraan, menjumlahkan susunan abjad, mengira titik pada huruf, menggunakan metodologi bukan standar yang tidak wujud dalam teks Al-Quran atau tafsiran tradisional. Peraturan ini nampaknya direka untuk menghasilkan nombor bererti, 12. Jangkaan statistik, dalam teks sebesar Al-Quran, 7,000 perkataan, pola seperti pengulangan huruf atau jumlah ayat secara statistik berkemungkinan berlaku secara kebetulan. Korak yang sama boleh didapati dalam teks lain, Bible, Shakespeare, dengan manipulasi yang mencukupi. Konteks sejarah, Al-Quran adalah lisan, diseragamkan beberapa dekad selepas kematian Muhammad, dengan variasi bacaan, cirat. Pengiraan huruf dan kedudukan perkataan bergantung pada riwayat Hafs, tidak universal di semua versi Al-Quran, melemahkan dakwaan ketepatan ilahi. Bias budaya, penekanan pada nombor seperti 7 atau 11 mencerminkan simbolisme budaya Islam, tetapi budaya lain mungkin mendapati nombor yang berbeza penting, mencadangkan subjektiviti dalam tafsiran. Perbandingan dengan teks lain, corak berangka tidak unik untuk Al-Quran. Contohnya, gematria dalam tradisi Yahudi mendapati kepentingan angka dalam ayat-ayat Alkitab Ibrani. Penyokong kod Alkitab mendakwa corak berangka tersembunyi dalam Taurat. Teks sekular seperti Moby Dick telah ditunjukkan untuk menghasilkan corak apabila tertakluk kepada analisis yang serupa. Keajaiban berangka Al-Quran memerlukan kepercayaan kepada asal-usul ilahi mereka untuk kelihatan unik, kerana latihan serupa dalam teks lain ditolak sebagai kebetulan. Tuntutan teologi dan polemik. Dakwaan bahawa Fusilat Poptesa 3 meramalkan orang bukan Islam menemui kebenaran kosmik adalah menarik, tetapi tidak muktamad. Ayat ini adalah umum, merujuk kepada tanda-tanda di ufuk dan dalam diri mereka sendiri, yang boleh digunakan untuk mana-mana pandangan saintifik atau rohani, bukan secara khusus kosmologi. Cabaran teks terhadap skeptik. Maka adakah mereka tidak percaya, menganggap bukti itu tidak dapat disangkal, tetapi ini mengabaikan tafsiran alternatif. Contohnya Al-Quran sebagai produk pada zamannya, menggunakan pengetahuan atau metafora yang sedia ada. Pernyataan bahawa Muhammad tidak boleh mengarang Al-Quran kerana ketepatan saintifik dan berangkanya terlepas pandang. Pendedahan Al-Quran secara beransur-ansur selama 23 tahun membolehkan untuk diperhalusi. Kemungkinan pengetahuan budaya dari laluan perdagangan, pengaruh Yahudi Kristian, memaklumkan kandungannya. Keupayaan manusia untuk kreativiti puitis dan berangka, walaupun dalam konteks pramoden. Respons kepada pertanyaan pengguna. Pengguna menyediakan senarai platform media sosial, kata kunci dan teks di atas, tetapi tiada soalan yang jelas. Dengan mengandaikan niatnya adalah untuk menganalisis atau membalas dakwaan dalam teks, berikut ialah respons ringkas. Teks dari Quran Way berhujah bahawa Al-Quran mengandungi mukjizat saintifik dan berangka, terutamanya dalam huraian tentang asal-usul alam semesta, Big Bang, pengembangan, dan nasib Big Crunch, serta corak berangka yang rumit yang terikat pada perkataan dan ayat tertentu. Walaupun persamaan antara ayat-ayat Al-Quran dan kosmologi moden, Sentif, Al-Anbiya 27:30 dan Big Bang, menarik perhatian orang yang beriman, mereka bergantung pada tafsiran retroaktif terhadap bahasa puitis yang kabur, tidak mempunyai kekhususan model saintifik. Corak berangka adalah konsisten secara matematik, tetapi mengalami pemetik ceri dan peraturan sewenang-wenangnya, menjadikannya boleh dipercayai secara statistik dalam teks besar seperti Al-Quran. Tuntutan ini bergema dengan mereka yang sudah percaya kepada asal-usul ketuhanan Al-Quran, tetapi tidak secara objektif konklusif, kerana corak serupa boleh didapati dalam teks lain, dan bahasa Al-Quran sejajar dengan konteks budaya abad ke-7.
Penegasan teologi bahawa orang bukan Islam akan menemui kebenaran ini adalah menarik, tetapi terlalu umum untuk menjadi nubuatan yang tepat. Jika Anda mempunyai soalan khusus tentang teks, pautan media sosial atau topik yang berkaitan, sila jelaskan dan saya akan menyesuaikan jawapannya dengan lebih lanjut. Sebagai contoh, saya boleh menganalisis kredibiliti tapak web, menyemak siaran X untuk perbincangan mengenai topik ini, atau menjana carta yang menggambarkan corak berangka jika dikehendaki. Al-Quran, Wahyu Ilahi, sebuah kitab yang penuh dengan kebijaksanaan dan panduan. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, yang menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim di seluruh dunia. Umat Islam percaya bahawa ia adalah firman Allah, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad lebih daripada 1400 tahun yang lalu, membawa cahaya kepada umat manusia. Ia adalah panduan untuk manusia, yang mengandungi ajaran tentang iman, moral, dan tujuan hidup, serta cara untuk mencapai kebahagiaan sejati. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab dan ayat-ayatnya terkenal dengan keindahan dan kefasihannya, memukau hati dan jiwa. Umat Islam menganggap Al-Quran sebagai mukjizat itu sendiri, sebuah keajaiban yang tiada tandingannya. Ia diturunkan pada zaman ketika sastra Arab belum begitu maju, namun tetap mengungguli karya-karya sastra lainnya. Namun bahasa dan gaya Al-Quran tidak dapat ditandingi, menjadi bukti keagungan dan keindahannya. Ini menurut umat Islam adalah bukti asal-usulnya yang ilahi, sebuah wahyu yang datang dari Tuhan. Ajaran Al-Quran telah teruji oleh masa, menawarkan panduan dan kebijaksanaan selama berabad-abad melintasi generasi dan peradaban. Al-Quran juga mengandungi ayat-ayat yang membicarakan tentang alam semula jadi, mengajak manusia untuk merenung dan memahami ciptaan Tuhan. Ayat-ayat ini, yang dikenali sebagai mukjizat saintifik, menggambarkan fenomena yang tidak dipahami sepenuhnya pada masa wahyu, namun kini diakui oleh sains modern. Ayat-ayat ini telah menjadi subjek kajian dan perbincangan yang banyak, menarik minat para ilmuwan dan cendekiawan. Ia dilihat oleh umat Islam sebagai bukti asal-usul Al-Quran yang ilahi, sebuah wahyu yang kekal abadi. Mukjizat saintifik dalam Al-Quran merujuk kepada ayat-ayat yang selari dengan penemuan saintifik moden. Ayat-ayat ini bukan sahaja menarik perhatian, tetapi juga menimbulkan rasa kagum terhadap kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Ayat-ayat ini menggambarkan fenomena alam dengan cara yang tidak diketahui 1400 tahun yang lalu. Pengetahuan ini, yang kini disahkan oleh sains moden, menunjukkan betapa mendalamnya pemahaman yang terkandung dalam Al-Quran. Penjajaran antara Al-Quran dan sains ini dilihat sebagai bukti asal-usulnya yang ilahi. Ia memberikan kita perspektif baru tentang hubungan antara agama dan sains. Ia menunjukkan bahawa pengarang Al-Quran berada di luar pengetahuan manusia. Pengetahuan ini melampaui batasan zaman dan tempat. Satu contoh mukjizat saintifik ialah gambaran Al-Quran tentang penciptaan alam semesta. Al-Quran menyebut tentang asal-usul alam semesta dengan cara yang sangat tepat. Kosmologi moden mengesahkan bahawa alam semesta bermula dari satu titik tunggal. Ini adalah konsep yang dikenali sebagai Big Bang. Konsep ini, yang dikenali sebagai Big Bang, digambarkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa mendalamnya pengetahuan yang terkandung dalam kitab suci ini. Al-Quran juga membicarakan tentang pengembangan alam semesta, satu fakta yang baru-baru ini disahkan oleh saintis. Ini adalah satu lagi bukti keajaiban saintifik dalam Al-Quran. Contoh lain ialah gambaran Al-Quran tentang perkembangan embriologi. Al-Quran memberikan perincian yang sangat tepat tentang proses ini. Al-Quran dengan tepat menggambarkan peringkat pertumbuhan janin dalam kandungan. Ini adalah pengetahuan yang jauh lebih awal daripada penemuan saintifik moden. Gambaran ini jauh lebih awal daripada pengetahuan saintifik yang ada pada masa wahyu. Ini menunjukkan betapa mendalamnya pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran. Ketepatan rujukan saintifik ini dalam Al-Quran terus memukau saintis dan cendekiawan hari ini. Mereka terus mengkaji dan menemui lebih banyak bukti yang menyokong keajaiban ini. Al-Quran menyebut tentang pengembangan alam semesta dalam ayat yang jelas dan ringkas. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran 51:47. Ayat ini secara langsung menyatakan bahwa langit atau alam semesta sedang berkembang. Fakta saintifik ini tidak diketahui pada masa wahyu Al-Quran.
Hanya pada abad ke-20 ahli astronomi seperti Edwin Hubble mengesahkan fenomena ini. Pemerhatian Hubble terhadap galaksi yang jauh bergerak menjauhi kita memberikan bukti untuk alam semesta yang mengembang. Penyebutan Al-Quran tentang fakta ini berabad-abad sebelum penemuan saintifiknya adalah luar biasa. Ia menonjolkan sifat ilahi Al-Quran dan keupayaannya untuk mengatasi batasan pengetahuan manusia. Ayat ini menjadi peringatan tentang kuasa dan keagungan Allah dalam mencipta dan mengembangkan alam semesta yang luas. Teori Big Bang, asas kosmologi modern, menggambarkan permulaan alam semesta dari keadaan ketumpatan dan suhu yang ekstrem. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari satu titik yang sangat kecil dan kemudian berkembang dengan cepat. Al-Quran menyinggung peristiwa ini dalam ayat berikut. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ayat ini memberikan gambaran yang sangat mirip dengan teori Big Bang, dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Air adalah elemen asas yang diperlukan untuk kehidupan, dan ini juga disokong oleh sains modern. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran 21:30. Ayat ini mengajak manusia untuk merenung dan berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ayat ini menggambarkan langit dan bumi pada mulanya bersatu dan kemudian dipisahkan. Ini adalah konsep yang sangat mendalam dan mencerminkan pemahaman yang luar biasa tentang alam semesta. Pemisahan ini boleh ditafsirkan sebagai pengembangan awal alam semesta dari satu keistimewaan, seperti yang digambarkan oleh Big Bang. Proses ini menunjukkan bagaimana alam semesta terus berkembang dan berubah. Penggunaan perkataan dipisahkan oleh Al-Quran sangat menarik, kerana ia secara tepat mencerminkan pengembangan ruang itu sendiri. Ini menunjukkan betapa mendalamnya pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran. Ayat ini menunjukkan keupayaan Al-Quran yang luar biasa untuk menyampaikan konsep saintifik yang kompleks dengan cara yang mudah namun mendalam. Ini adalah salah satu keajaiban Al-Quran yang terus dikaji dan dihargai. Ia adalah bukti asal-usul Al-Quran yang ilahi dan keupayaannya untuk memberikan pandangan tentang cara kerja alam semesta. Al-Quran bukan saja kitab suci, tetapi juga sumber ilmu yang tidak ternilai. Keajaiban air, darah kehidupan bumi. Air adalah penting untuk semua kehidupan di bumi. Al-Quran menekankan kepentingan air dengan cara yang menggariskan peranan pentingnya, dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini menekankan bahwa air adalah asas kepada semua kehidupan. Setiap organisme hidup, daripada bakteria terkecil hingga ikan paus terbesar, bergantung kepada air untuk hidup. Pernyataan Al-Quran yang ringkas namun mendalam tentang kepentingan air mendedahkan pemahaman yang mendalam tentang alam semula jadi. Sains modern telah mengesahkan sifat unik air yang menjadikannya penting untuk kehidupan. Keupayaannya untuk bertindak sebagai pelarut, mengawal suhu, dan mengangkut nutrien menjadikannya sangat diperlukan. Pengiktirafan Al-Quran terhadap kepentingan air berabad-abad yang lalu adalah bukti inspirasi ilahi. Keharmonian berangka membongkar kod matematik. Al-Quran mempamerkan corak dan simetri berangka yang luar biasa. Corak-corak ini, yang sering dirujuk sebagai mukjizat berangka, dilihat sebagai bukti asal-usulnya yang ilahi. Contohnya, perkataan hari dan variasinya muncul dalam Al-Quran 365 kali, sepadan dengan bilangan hari dalam setahun surya. Begitu juga perkataan bulan, muncul 12 kali, mencerminkan bilangan bulan dalam setahun. Kesepadanan berangka yang tepat ini sukar untuk dikaitkan dengan kebetulan. Corak-corak ini menunjukkan reka bentuk yang disengajakan dan rumit dalam teks Al-Quran. Ia mencadangkan bahawa Al-Quran bukan sekadar koleksi ayat-ayat rawak, tetapi karya yang dihasilkan dengan teliti, dengan lapisan makna tersembunyi. Nisbah keemasan, nisbah ilahi. Nisbah keemasan, kira-kira 1,618, ialah nisbah matematik yang terdapat di seluruh alam semula jadi dan seni. Ia dikaitkan dengan keharmonian estetik dan keseimbangan. Menariknya, nisbah keemasan juga muncul dalam struktur Al-Quran dan kiraan perkataan. Contohnya, bilangan ayat dalam bab tertentu dan penempatan kata kunci mempamerkan perkadaran yang hampir dengan nisbah keemasan.
Penemuan ini menunjukkan bahawa komposisi Al-Quran mungkin menggabungkan bahagian ilahi ini, menambah lapisan lain pada sifatnya yang ajaib. Memperkukuh iman, impak mukjizat saintifik. Mukjizat saintifik dalam Al-Quran menjadi sumber keajaiban dan inspirasi bagi umat Islam. Ia mengukuhkan iman mereka terhadap asal-usul Al-Quran yang ilahi. Hakikat bahawa Al-Quran yang diturunkan berabad-abad yang lalu, selari dengan penemuan saintifik moden dilihat sebagai bukti kerelevanannya yang abadi. Mukjizat ini juga mengajak orang bukan Islam untuk merenungkan kemungkinan pengarang ilahi di sebalik Al-Quran. Keupayaan Al-Quran untuk mengatasi batasan masa dan pengetahuan manusia adalah hujah yang kuat untuk asal-usulnya yang ilahi. Tambahan pula, mukjizat saintifik dalam Al-Quran menggalakkan umat Islam untuk menghargai keajaiban alam semula jadi. Ia menjadi peringatan tentang kuasa dan kebijaksanaan Allah dalam mencipta alam semesta dan segala kerumitannya. Kesimpulan, seruan untuk refleksi. Mukjizat saintifik dan berangka dalam Al-Quran menawarkan gambaran sekilas tentang sifat ilahi kitab suci ini. Ia mengajak renungan dan perenungan tentang kuasa dan kebijaksanaan di sebalik ayat-ayatnya. Sama ada pengembangan alam semesta atau keajaiban air, gambaran Al-Quran selari dengan pemahaman saintifik moden, mengukuhkan iman umat Islam dan mencetuskan rasa ingin tahu dalam diri orang lain. Mukjizat ini tidak bertujuan untuk menggantikan kajian saintifik, tetapi untuk melengkapinya. Ia menjadi peringatan bahawa usaha mencari ilmu, baik saintifik maupun rohani, boleh membawa kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita dan alam semesta yang kita diami. Al-Quran, dengan kebijaksanaan abadi dan pandangan saintifiknya, terus memberi inspirasi dan pencerahan kepada generasi.